رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada malam ini kita membicarakan mengenai as-siddiq. Siddiq maknanya benar. Maka suatu kemestian bagi murid ia mencari jalan mencapai kejayaan dalam wusul kepada Allah, yakni sampai kepada Allah agar memperolehi kejiduan dalam 3 sifat. Maka seseorang yang ingin berjalan kepada Allah, seorang murid ataupun seorang salik, yakni orang yang nak berjalan kepada Allah dalam menjalani ibadat kepada Allah, untuk dia mencapai kepada Allah, sampai kepada Allah, dia mesti memiliki 3 sifat. Maka sifat yang pertama dipanggil siddiq. Siddiq artinya benar ataupun jujur. Maka seorang itu mesti benar. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahawa sesungguhnya tidak ada orang yang Nabi mengajak dia kepada agama Allah, dia terus menerimanya, adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bermula daripada Nabi menyampaikan dakwah, kemudian Nabi ajak pergi berhijrah pun begitu juga. Bila ajak pergi hijrah pun begitu juga. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj pun begitu juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua adalah sifat sabar. Maka seorang itu nak sampai kepada Allah mesti sabar. Maka kita disuruh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah istiqamah, agar kita sentiasa kekalkan sembahyang 5 waktu, jemaah kekal. Baca Quran kita cuba kekalkan, istiqamah saja dan sabar. Jangan kita ni duk gaduh, orang kata gaduh. Warna ni kita ni berzikir tak jadi apa-apa, sembahyang daripada dulu. Tak, kita teruskan dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Dalam waktu yang sama tinggalkan perkara-perkara yang membawa kepada maksiat. Dan yang ketiga ikhlas. Yang pertama siddiq, yang kedua ikhlas, yang ketiga sabar. 3 sifat ini menyebabkan seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siddiq, ikhlas, sabar ini mesti dia harungi dalam kehidupan dia, dalam beribadat, dalam ilmu, dalam akhlak. Akhlaknya mesti benar, ilmunya mesti benar. Kalau ilmu tidak benar, macam mana nak sampai kepada Allah? Begitu juga dengan amal ibadat mesti benar. Kalau amal ibadat itu menyimpang, orang lain sembahyang 4 rakaat, dia 5 seorang, maknanya maka tidak sampai. Mesti dari segi akhlak, dari segi amal ibadat kepada Allah Ta'ala, mesti dalam keadaan dia benar. Begitu juga ikhlas, begitu juga dengan sabar. Maka sabar dalam ilmu, sabar dalam ibadat, sabar dalam menjaga tingkah lakunya. Ini kerana kesempurnaan tidak akan menghiasi diri manusia. Tidak akan menghiasi diri manusia kecuali setelah dia bersifat dengan ketiga-tiga sifat ini. Maknanya seseorang itu belum lagi benar-benar sempurna di dalam iman dia kecuali kena ada 3 sifat. Sifat apa? Sifat benar, sifat ikhlas dan sifat sabar. Kalau orang itu tidak ikhlas, maka dia tidak sampai kepada Allah. Orang ini amal ibadatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah, kerana dia tidak memiliki 3 sifat ini. Jadi siddiq, ikhlas dan sabar mesti ada bagi orang yang menjalani ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi ramai kadang-kadang sudah belajar ibadat, kemudian tinggal balik. Dia tak boleh nak sabar, dia tidak boleh istiqamah. Kadang-kadang bila dia ini melakukan amal ibadat, bila orang puji dia semangat, bila orang kata ke dia pun tinggal pula, tak ikhlas juga. Kadang-kadang dia ini kata nak beribadat, kata nak belajar sungguh-sungguh, tapi dalam masa tidak juga beribadat, tidak juga bersungguh-sungguh, maka tidak benar 3 perkara. Maka inilah yang Nabi ajar kepada para sahabat, Nabi tarbiyah para sahabat, di antaranya mesti benar, di antaranya ikhlas. Sebab itulah peristiwa hijrah yang terpaksa berhijrah daripada Mekah ke Madinah melihat betapa ikhlasnya sahabat Nabi.
sayang bukan tak sayang, nak tinggal Mekah tu. Sahabat Nabi ada yang ada harta banyak, ada yang sudah ada, maknanya ahli keluarga, dah rasa suka duduk di Mekah, tapi beriman dengan Nabi. Nabi suruh hijrah, berhijrah ke Madinah, hijrah. Bukan kerana apa? Bahkan ada seorang sahabat ditegur oleh Nabi kan. Kerana ketika orang lain berhijrah ke Madinah, dia hijrah juga, tapi dia hijrah ke Madinah nak berniaga. Dia niat tau nanti kat Madinah berniaga. Dia hijrah ke Madinah nak kahwin orang puan. Ada seorang dia kenal orang puan di Madinah, dia pun pergi ke Madinah hijrah. Sahabat Nabi lain hijrah kerana Allah dan Rasul, tinggal habis harta benda. Dia ni sabit tu, dia pergi ke sana sabit nak cari tu, perniagaan ataupun perempuan. Akhir sekali pergi hijrah kat dia. Nabi tegur dia, "Aman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Nabi bersabda, siapa yang berhijrah kerana nak cari dunia ataupun kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan lalu dia berkahwin, maka dia hijrah tadi, dia dapat apa yang dia hijrah. Dia tak dapat pahala Allah dan juga Rasul. Bersama dengan Allah, bersama dengan Rasul. Kerana apa? Kerana tidak benar, kerana tidak ikhlas, bahkan dia tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga sifat ini mesti ada untuk orang sampai kepada Allah. Maka segala amalan juga tidak akan sempurna kecuali dengan wujudnya sifat-sifat tersebut. Maka amal ibadat apa saja tak sempurna kalau orang itu tidak ada tiga sifat ini. Dia tidak ada sabar, dia tidak ada ikhlas, dia tidak ada benar dalam ibadat dia, maka tidak sempurna. Sebab itu kita kena tuluskan hati kita ini betul-betul kepada Allah. Kita belajar untuk mencari Allah, biar Allah Ta'ala redha kepada kita, biar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Kita serah kepada Allah. Kemudian kita ini kena sabar. Sebab bila kita nak beribadat pada Allah, macam-macam ujian datang. Mus'ab ibn Umair, seorang kaya raya, remaja, pemuda yang kaya raya. Dia ini tampan, handsome, cantik, kemudian kaya raya. Lepas daripada tu ada pengaruh, maknanya pakaian hebat, kenderaan hebat. Tapi bila beriman dengan Rasulullah, habis segala harta benda. Harta benda, ayahnya tak bagi, maknya tak bagi, ibu bapanya halau dia daripada rumah kerana beriman. Tapi dia sabar. Dia sabar. Akhirnya mati dalam keadaan syahid pada dalam peperangan Uhud, dan dia dijamin syurga oleh Allah dan juga Rasul. Jadi nak beritahu, mengatakan bahawa seorang itu baru sempurna kalau dia ada tiga sifat ini. Dan apabila ia terpisah dengan amalan, maka rosaklah amal ibadat serta tidak akan dikabulkan. Sebab tidak diterima amal ibadat, tidak ada benar dalam ibadat, tidak ada ikhlas dalam ibadat, tidak ada sabar dalam ibadat, maka amal ibadat tidak diterima oleh Allah. Sebab itu yang jadi kadang hati kita tidak tenang, resah, gelisah. Kena renung balik, kita ibadat ini untuk apa selama ini? Kita ibadat ini untuk apa? Kalau kita belajar untuk apa? Tujuannya ke mana? Mesti kepada Allah. Kita belajar ilmu, kita mencari amal ibadat, mesti sampai kepada Allah. Tidak selain daripada itu. Maka kalau dia terpisah daripada tiga sifat ini, tiga perkara ini, maka rosaklah amal ibadatnya. Dan apabila amal ibadat itu rosak, maka amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi kena beramal, dan dia boleh reki semua niat dia, dibetulkan niat dia. Kalau niat salah reki, kena betulkan balik. Kena betulkan balik bila kita nak melakukan amal ibadat. Niat ni macam-macam dia boleh mari. Mula-mula molek dah kita niat, lepas tu dia mari niat lain pula. Kita kena betul. Sebab apa? Nak membenarkan satu amal ibadat, dia berpunca pada niat tadi. Kalau niat tak betul, buat amal ibadat betul pun jadi tak betul. Dia berpunca daripada niat tadi. Mesti niat mesti betul. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, dan Allah Ta'ala kira mengikut apa yang ia niatkan. Tengok apa yang ia niatkan tadi. Maka apabila sidik, sifat benar tadi merupakan pendorong untuk beramal soleh. Sifat benar ini menjadikan seorang tadi nak beramal dengan amal soleh. Mesti benar. Ramai orang nak berubah. Ramai nak berubah lah ke? Tanyalah orang ramai. Saya kalau boleh nak jadi gini, kalau boleh nak jadi gini. Tapi hanya sekadar lidah saja nak berubah, tapi tidak berubah. Kenapa? Kerana
niat dia itu ataupun kebenaran yang ada dalam hatinya tidak benar-benar mendorong amal dia. Hanya sekadar begitu saja. Ramai orang nak jadi baik dah tu. Jadi baik. Tapi nak jadi baik macam mana? Tambah 3 maksiat lagi. Maknanya nak jadi baik macam mana? Masih lagi kawan dengan orang-orang yang lalai. Maka dia tidak benar lagi dalam niat dia, tidak benar lagi dalam perkataan dia. Sebab itu dikatakan, kenapa seorang itu menjadi orang yang baik, benar-benar baik? Kerana benar dalam niatnya, benar dalam akhlaknya, benar dalam amalnya. Maka dikatakan bahawa bila dia ini ada bersifat benar, dengan sifat benar tadi mendorong dia beramal dengan amal yang soleh, dan pemakin peningkatan dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Jadi semakin sempurna dengan niat yang benar. Niat yang benar dan perjalanan ibadat yang benar. Mesti nak jadi benar ini mesti ada satu lagi. Satu niat, 2 bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni dapat dengan himmah. Niat, yang pertama niat, yang kedua himmah, semangat. Mesti ada semangat. Kalau tak ada semangat, saja tak ada. Mesti semangat. Yang kedua mesti ada semangat. Yang ketiga mesti ada bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala janji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh nak berjalan kepada aku, ini janji Allah, aku tunjuk jalan, kata Allah. Dan ramai orang itu beribadat-ibadat, tak jadi orang soleh, beribadat tidak. Jawapan dia tak sungguh-sungguh. Sebab Allah Ta'ala janji dah. Maknanya siapa yang bersungguh-sungguh, wallazina jahadu, siapa yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuk jalan. Bahkan orang yang bersungguh-sungguh dalam doa, Allah Ta'ala makbulkan. Orang yang bersungguh-sungguh dalam taubat, Allah Ta'ala makbulkan. Kalau dia sungguh-sungguh dalam taubat. Kalau Allah Ta'ala makbulkan, asal kira lah dia dahulunya bunuh orang 100 orang dalam hadis. Tapi dia benar dalam taubatnya, gimana? Orang ini bunuh orang 100 orang. Mula-mula bunuh 99 orang. Tanya boleh tak taubat? Orang tu kata tak boleh sebab banyak sangat. Dah pula-pula 99, biar cukup 100. Bunuh orang lagi, cukup 100. Tanya lagi orang, boleh taubat? Boleh. Kena keluar, pergi bertaubat. Lalu dia pergi keluar bertaubat, akhirnya mati. Kata tak sempat taubat, tapi ada niat nak bertaubat. Allah Ta'ala terima. Sebab apa? Sebab ada kesungguhan. Kesungguhan itu hasil daripada sifat benar yang ada dalam hati. Benar-benar nak bertaubat. Tak sama kalau orang benar-benar nak belajar dengan tak sama dengan orang sekadar nak belajar. Dia beza. Orang ni benar-benar nak belajar, orang ni sekadar nak belajar saja, tak sama. Maknanya, maka dikatakan orang itu mesti bersifat benar. Maknanya dia ini bersungguh-sungguh, ada semangat, niat itu betul. Maka perjalanan orang yang benar dalam ibadat akan meningkat dia sempurna. Semakin sempurna, sembahyang dia pun semakin elok, akhlak dia semakin elok, semakin sempurna. Maka seeloknya kita mulakan perbincangan dengannya, kemudian barulah ikhlas dan seterusnya sabar. Kata pengarang kita sekarang ni kita bahaskan sidik saja. Mula kita nak bahas sidik mengenai benar. Kemudian yang kedua kita nak bahas, kata pengarang kita tentang ikhlas. Dan yang ketiga tentang sabar. Dalam mengkategorikan sidik, mengenai sidik ini benar, ulama-ulama telah melalui mazhab yang berbagai-bagai. Maknanya macam-macam ulama membahaskan tentang maksud sidik ataupun berkaitan dengan sidik tadi. Di antara mereka ada yang membicarakan dengan panjang lebar tentang sidik, dan ada juga membicarakan dengan jalan yang ringkas asalnya. Sebab itu yang benarnya, yang sepatutnya kita benar dengan Allah je. Orang memang macam mana perjalanan kita benar dengan Allah, benar dalam amal ibadat, benar tu benarkan. Jangan kita ini, kalau kita tidak benar, mana ibadat-ibadat kita masih lagi cari jalan nak mendahaka pada Allah, maka perjalanan itu tidak benar. Jadi nak tahu Allah Ta'ala terima tidak terima amal ibadat kita, kita sendiri boleh nilai diri kita. Kalau kita buat amal ibadat tapi dalam waktu yang sama kita masih lagi nak buat maksiat, dan kita buat lagi maksiat, itu tak benar lagi dengan Allah, maka amal ibadat itu tidak diterima lagi. Tidak diterima lagi. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi kena membetulkan perjalanan ibadatnya. Maka apakah yang dikatakan sidik? Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali,
Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut bahawa sidik itu mempunyai 6 makna. Benar ini, benar ada 6 makna. Ketahuilah bahawa lafaz sidik itu digunakan untuk 6 maksud. Yang pertama, sidik dalam kata-kata, benar dalam kata-kata. Yang ini lagi payah. Maknanya orang itu mesti benar. Jangan cakap bohong. Kalau dia cakap bohong, habis ilmu dia rosak, akhlak dia rosak, ibadat dia rosak. Yang pertama, mesti benar dalam kata-kata. Dalam kata-kata benar. Bahkan Nabi kata, kalau orang itu tak benar dengan apa yang aku kata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai aku, maknanya yakni mendustai Nabi, ke atas aku, maka ambillah tempat duduknya dalam neraka, kata Nabi. Bersiap dia dah ambil tempat duduk dalam neraka. Itu kalau dia tidak benar dengan Nabi. Umpama itu kata-kata dia, tapi kerana nak membenarkan dirinya, dia kata hadis, dia kata ni kata Nabi. Itu. Jadi perkara ini membinasakan dia. Pada zaman dahulu ada ulama yang bernama Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syafi'i. Siapa tak kenal Imam Syafi'i? Kita mazhab Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Jadi nak beritahu Muhammad bin Idris ni Al-Syafi'i, Imam Syafi'i kita ini, dia ini orang yang sangat alim, orang yang sangat soleh. Masa kecilnya 9 tahun sudah hafal Quran, sudah menghafal Quran, dan dia ini mempunyai ingatan yang begitu kuat. Kalau dia baca itu hafal. Kalau dia baca satu kitab, bermakna dia telah hafal satu kitab. Dia adalah seorang yang sangat menjaga diri daripada maksiat, dan dia adalah orang yang sangat mementingkan ilmu, akhlak dan begitu baik. Jadi masa dia budak lagi, masa dia belajar dengan Imam Malik, dia belajar dengan Imam Malik cukup sayang kepada dia kerana kebijaksanaan dia. Dia masuk kuliah, hari yang pertama dengan Imam Malik, dia duduk belakang. Kemudian ketika Imam Malik membaca hadis-hadis, dia tulis dengan macam umpama rumput, macam lalang, dia tulis atas tapak tangan dia. Padahal rumput lalang bukan dia tak buat. Kalau ada pen, dia tak buat tulis itu. Tapi tak ada. Jadi Imam Malik tengok ada anak muridnya yang bermain-main. Sebab dalam kuliah Imam Malik tak boleh bercakap. Kalau bercakap akan dihalau oleh Imam Malik. Dan tak boleh bermain. Memang Imam Malik ni orang yang sangat tegas dalam bab ilmu. Sehingga kan Khalifah Harun al-Rashid masuk kuliah dia pun takut. Bukan takut masuk tapi takut nak tu. Dia tidak benar Harun al-Rashid duduk atas kursi walaupun dia khalifah, duduk bawah macam orang kampung. Maknanya dia punya tegak. Siapa ketika Imam Malik, maknanya masa zamannya orang, maknanya pemimpin nak rujuk pada Imam Malik tu, nak buat apa-apa takut Imam Malik marah. Maknanya hebat ulama dahulu. Maknanya kalau nak anjur kau, nak panggil konsert kau, takut ulama marah. Maknanya begitu, dia punya wibawa yang begitu tinggi. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i tengok Imam Malik belakang-belakang main-main, dipanggil. Lepas belajar dia panggil. Dah tak marah, apa tak marah? Dah orang baru masuk, kan marah lagi. Maknanya kalau baru masuk terus marah, tak ada hikmah lah dalam pengajaran. Dah panggil. Aku lihat kamu masa dalam kuliah, kamu duduk belakang tu, kamu bermain-main. Tidak, wahai Tuan Imam, saya tidak main-main. Habis tu kamu buat apa? Saya menulis hadis yang dibaca oleh Tuan Imam. Kamu menulis hadis di mana? Kan saya menulis di dalam tapak tangan saya. Mari tengok. Tak ada pun hadis. Tidak ada pun. Dah rupu lah tulis-tulis gitu kata. Dah kalau kamu kata tulis, cuba kamu beritahu. Katanya Imam Syafi'i, saya menulis. Lalu dia membaca satu-satu. Imam tadi dalam kuliah tadi, Imam baca hadis ini, baca. Satu hadis pun tidak tinggal Imam Syafi'i baca. Tadi nak marah, dah jadi marah lah. Tak jadi marah. Sebab tu kalau jenis macam tu, tak apa, rehat-rehat bagi-bagi pun tak. Maknanya habis kuliah tanya apa? Habis ke apa? Tak ada masalah. Jadi dalam keadaan macam itu, dalam keadaan macam tu, Imam Syafi'i dikasih oleh Imam Malik. Kasih sungguh, saya sungguh Imam Malik, saya pada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i belajar sampai habis pengajian. Imam Syafi'i kata, kamu pergi belajar dengan orang ni pula. Maknanya sampai masuk pergi. Sebab dulu tuan guru yang mengatakan pergi belajar sini.
sampai kepada dia masih muda lagi belasan tahun, dia sudah boleh jadi mufti, jadi qadi, mana ulama besar tu. Masa itu dia belasan tahun lagi. Jadi dia pun pergi di kota Baghdad. Di kota Baghdad ini di negara Iraq sekarang ni. Di kota Baghdad, orang nak mengatakan alim tak alim mesti sampai ke Baghdad. Kerana di sana berkumpulnya ulama-ulama. Dan kalau orang nak menyampaikan ilmu, mesti kena uji dulu. Mana boleh? Asyik kosong ada main ngajar dalil gitu. Maknanya baru balik main ngajar. Dah, orang akan uji dia. Siapa uji? Ulama akan uji. Bila ulama menguji dia, ternyata dia sangat alim, ulama yang uji dia jadi anak murid dia. Anak ulama belajar. Bila dah dia membuka pengajian dia, bila buka pengajian, Masya Allah, melimpah orang datang ramai. Ramai-ramai menjadi masyhur dia. Ketika itu masyhur, apatah lagi budak. Maknanya budak, kemudian pula alim pula mengatasi ulama-ulama yang lebih tua pada dia. Jadi mari perasaan dengki. Dengki ni menyakit orang alim sebenarnya. Mari perasaan dengki, tak puas hati. Bila tak puas hati, mereka pun tengok Imam Syafi'i buka kuliah dia, anak murid dia kau kurang di belajar Imam Syafi'i. Semakin kurang. Dan ketika itu katanya ada dua saja yang masyhur dari dia punya kuliahnya. Yang pertama kuliah Imam Asy-Syafi'i, yang kedua Syekh Junaid Baghdadi. Jadi ketika tu ramai dua kuliah ni je yang itu. Kuliah lain tak apa itu. Ada sebahagian ulama dia tengok Imam Syafi'i itu semakin maju, dia pergi belajar balik. Ada sebahagian ulama dia tengok Imam Syafi'i maju, dia dengki. Dia pun buat jalan. Sehingga dikatakan keluar hadis palsu. Hadis palsu tu dia kata Imam Syafi'i begini-gini, ada seorang pemuda, orangnya macam ni, dia adalah orang yang jahat. Dia kata dalam hadis. Padahal bukan hadis, tapi dinyatakan hadis. Kenapa? Kerana sifat dengki yang adanya, akhir ulama-ulama pun membohongi maknanya masyarakat sehingga mengeluarkan hadis yang hadis itu bukan hadis daripada Nabi SAW. Ini nak beritahu. Sebab itu dikatakan bahawa yang pertama mesti benar dalam kata-kata. Mesti benar dalam kata-kata, tidak boleh. Kalau tidak sampai ia kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah orang yang benarkan Nabi, orang yang bercakap sangat benar dan membenarkan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi adalah manusia yang paling benar. Huwa asdaqul hadis. Dialah sebenar-benar percakapan. Maka Nabi orang yang paling benar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi SAW. Maka ukuran benar itu diikut pada mana? Diikut pada Al-Quran dan hadis. Kalau Quran hadis itu perkataan yang benar. Ada pun perkataan kita boleh ditakwil lagi, boleh ditolak, boleh dikaji. Maknanya boleh dibuat analisa, ini tak betul. Tetapi kalau Quran, kalau hadis, tak boleh kata Quran tak betul, tak boleh kata hadis tak betul. Kalau dia kata Quran tak betul, hadis tak betul, atau dia tak betul. Dia yang tidak betul sebenarnya. Jadi nak beritahu, yang pertama mesti benar dalam kata-kata. Yang kedua, benar dalam niat dan kehendak. Dalam ibadat tadi mesti niat itu benar. Tidak boleh niat yang tidak benar. Kerana disebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan kepada niat. Jadi innamal a'mal, kalau kita belajar bahasa Arab, innamal a'mal. A'mal itu dalam isim ma'rifah, isim yang ada alif lam. Bermakna satu-satu amalan yang khusus. Amalan apa? Amalan yang dibenarkan syarak. Maka mesti berdasarkan niat. Tapi kalau amalan tidak dibenarkan syarak, tak payah niat. Maknanya tak dikira niat. Seperti apa? Seperti orang ropok bank. Dia ropok bank, niat ni nak tolong orang susah. Ropok bank tu tak betul, niat baik pun tak pakai. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar niat. Jadi begitu. Kita ni kena benar lalu. Niat belajar, niat apa? Ibadat kita mesti benar niatnya. Belajar mesti benar niatnya. Kalau kita benar dalam kita belajar, ilmu akan lekat. Kalau kita tidak benar, nanti bimbang ilmu tidak lekat.
Kalau kita benar, ilmu tak lekat dekat amal, tak apa tak. Kalau kita ada benar dalam niat kita, ataupun mungkin ilmu itu bahaya, kita bukan orang mampu menghafal, mungkin kita pun boleh buat amal ibadat begitu je, tapi niat yang benar akan memberi kesan kepada akhlak kita pula. Maka yang ketiga, benar dalam berazam. Ini dipanggil himmah, semangat. Mesti kena azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam, maka kamu serah kepada Allah Taala. Maka benar dalam kita himmah, semangat kita, keazaman kita mesti benar. Kalau ikut azam, ramai yang berazam. Saya nak jadi macam ni aja, sampai masa tidak benar dalam azam kita. Sebab tu tak berjaya. Tidak berjaya apabila kita tidak benar dalam azam. Maka yang ketiga, benar dalam berazam, dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benar dalam azam. Yang keempat, benar dalam menunaikan keazaman. Jangan azam salah. Azam salah macam mana? Tahun ni walau macam mana pun, maknanya niat haramal. Tahun ni walau macam mana pun nak tinggal tambah puasa Ramadan. Itu tak betul. Maknanya kalau mana pun nak test sekali, guna rasa. Mana boleh? Itu azam yang tidak betul. Mesti kena azam ini betul. Azam betul. Tahun ini kita nak tambah tumpu ke ibadat, nak tumpu cari harta. Habis cari harta tahun depan baru nak tumpu ibadat. Ini tak betul juga. Ini tak betul juga. Maknanya mesti betul dalam azamnya dan benar dalam menunaikan keazaman dia. Jadi bila dia sudah berazam, mesti dia kena buat azam dia tadi. Barulah maknanya amal ibadatnya semakin baik. Dan yang kelima, benar dalam amalan. Amalan tadi benar. Amalan kita mesti menepati syariat, mesti menepati apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda, man ahdasa min amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Sesiapa yang mereka-reka dalam satu amalan yang tiada datang daripada Nabi, maka semuanya amalan itu ditolak. Maka amalan tadi mesti benar, datang daripada Nabi. Lalu Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Maka para sahabat dia tidak bahas. Sebab itu tak timbul mazhab zaman Nabi. Sebab dia tengok sendiri bagaimana Nabi angkat takbir, dia tengok sendiri bagaimana Nabi rakaat, dia tengok sendiri bagaimana Nabi sembahyang, macam mana keadaan Nabi dia ikut. Itulah yang berlaku. Sehingga kan Abdullah ibnu Umar dikatakan ibadatnya mirip Rasulullah. Kalau Rasulullah rakaat macam tu, rakaat macam tu lah dia buat. Kalau iktidal lah. Dan kalau Nabi semayang di situ, dia akan tunggu. Bila Nabi lari, dia akan semayang kat tu juga. Dia akan ikut apa amal ibadat yang Nabi buat. Ini para sahabat. Bukan Abdullah ibnu Umar saja, tapi bahkan para sahabat yang lain. Sehingga kan Aisyah kata, aku tidak lihat kepada ayah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, semua sunnah Nabi semua dilakukan. Sayyidina Abu Bakar asli, kecuali satu kemudian lah. Yang ini mengenai menolong orang pengemis. Jadi nak beritahu, mengatakan bahawa para sahabat ikut Nabi, maka kita tidak sama seumpama para sahabat. Kerana sahabat Nabi mengambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in tak jumpa pun Nabi. Tabi'in ni orang yang hidup lepas Nabi mati. Nabi wafat, dia masa tu hidup, dia tak jumpa Nabi. Dia lahir-lahir, dia besar-besar, tengok Nabi sudah tidak ada. Tapi dia jumpa sahabat. Dia boleh tanya cerita, sahabat boleh cerita Rasulullah begini. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sahabat dia jumpa, itu tabi'in. Golongan tabi'in, dia ambil ibadat amalan dia tengok para sahabat buat. Kalau para sahabat begitulah dia buat, dia ikut para sahabat. Kemudian wafat para sahabat, ada golongan yang dia lahir, tak ada seorang dah, para sahabat semua sudah mati. Itu dia panggil tabi'in. Maka tabi'in akan ikut tabi'in. Namun demikian, bila kau jauh, macam kita lah, bila kita cakap satu perkataan, siapa orang ni lain pula, siapa orang ni lain, jadi lain. Jadi semakin jauh sikit sehinggalah lahirnya orang-orang yang benar-benar faham tentang Nabi. Siapa yang benar-benar faham tentang Nabi? Iaitu ulama-ulama musyahidin. Yang Nabi mengatakan khilaful a'immah rahmah.
kekhilafan di antara imam-imam merupakan rahmat, maka lahirlah orang-orang yang bertaraf ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Maka kita ini ibadat kena ikut salah satu imam tadi. Maka tempat kita Syafi'i, kena ikut Imam Syafi'i. Jangan awak pandai-pandai. Jangan duk kaji lagi Imam Syafi'i kita mana pandai. Maka siapa yang nak mengesahkan amalan kita benar tidak benar, maka kita kena ikut perjalanan yang telah ditunjuk oleh ulama-ulama dahulu. Maka kita berpegang pada mazhab Syafi'i, begitu amalan dia, maka kita pun ikut supaya amalan tadi benar. Hari ini kita tak boleh nak kata lah Rasulullah kat tangan macam ni, Rasulullah kat tahiyat begini, ada kata begini, ada hadis belaka. Maknanya kita kena ikut dia. Imam Syafi'i kata macam tu, Imam Malik macam tu, dia pegang masing-masing. Kerana kita adalah golongan yang sudah tidak melihat Nabi sembahyang. Boleh orang buat khusus, contoh solat Nabi. Betul ke? Sebagaimana yang Nabi buat. Betul ke contoh solat Nabi? Kalau dia buat contoh solat Nabi, Nabi angkat tahiyat, tangan dia bergerak gini, tak hadis yang mengatakan tak gerak pada. Macam mana tu? Jadi kita mengikut para ulama-ulama dahulu, dia tahu takwilan hadis. Kenapa Nabi buat macam ni? Kenapa Nabi baca kunut? Kenapa tak baca kunut? Maka dibahas oleh ulama-ulama dahulu, serahkan pada ulama supaya benar amalan kita. Jadi kalau amalan kita tidak benar, maka sudah tidak benar kita dengan Allah. Perjalanan nak sampai pada Allah mesti amal benar. Jadi amal ibadah yang syariat ini mesti benar. Nak tahu macam mana, kena tanya ulama. Kita bukan orang alim, jadi kita nak buat apa-apa kena tanya ulama. Mana, jangan sampai kadang-kadang tanya, betul ke dok saya buat ni? Wah, macam mana saya mudah macam mana? Saya ambil tanah, saya lomong-lomong gitu je. Orang kata sapu-sapu, saya makan sapu-sapu gitu saja. Dah kamu dah kamu. Dah tahu kena kamu kok. Tayang apa kamu? Maknanya, tapi tak boleh ikut akal. Tidak boleh ikut akal. Kena ambil supaya benar dalam amal ibadat yang kita lakukan. Dan yang keenam, sidik dalam penyempurnaan maqam agama seluruhnya. Mana dengan arti kata seorang tadi mesti benar dalam kedudukan. Kedudukan dia beramal, kedudukan dalam maqam agama seluruhnya. Dengan arti kata boleh jadi amalan kita ni kena semakin sempurna daripada kita orang awam pergi kepada orang salih, muridin, orang yang berjalan kepada Allah, orang yang salih berjalan kepada Allah beribadat, daripada kita orang yang lupa kepada ingat kepada Allah Taala. Sesiapa yang bersifat dengan sidik dalam semua perkara tersebut, maka dia dikira sidik. Sebab tu kita ni tengoklah 6 perkara ni. Kalau kita benar dalam percakapan, sidik dah kita. Tapi kalau benar dalam percakapan, amalan tidak benar, tidak lagi. Jadi ini kena kita jaga dalam 6 perkara ini agar perjalanan ibadat kita ini benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang benar-benar ini bersifat yang benar, sidik ini, dia sudah benar satu perjalanan. Dia ada 2 lagi, sidik, ikhlas, sabar. Maka sidik lidah, berlaku pada khabar berita dan menyempurnakan janji. Sidik pada lidah, mesti pengkhabaran kita benar. Sebab tu di dalam Quran disebut iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang berita daripada orang fasik, maka fatabayyanu, siasat dulu. Kalau kita tak siasat, nanti kita jadi orang yang tidak benar. Orang cerita, ya sungguh, tulis dalam Facebook lagi. Maknanya baru dapat berita tadi, gitu tak sangka, tulis lagu. Buatnya dengar orang cerita terus saya boleh. Jangan. Iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang berita daripada orang fasik, siasat dulu. Siasat dahulu. Datang berita kepada Nabi bahawa ada satu kaum, ada satu penduduk yang dia tidak beriman kepada Allah, yang sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan macam tu, dia sudah tidak beriman kepada Allah, maka dengar berita marahlah. Marah para sahabat. Para sahabat buat keputusan, tak tanya Nabi. Ada dengar berita ada satu kampung tu dia tak beriman dengan Allah. Dia tidak beriman dengan Allah. Jadi dapat berita, tak boleh jadi, kita kena perang.
Sahabat Nabi sedia lalu pasukan perang lagi serang. Bawa pasukan perang, bawa pasukan lagi serang. Sampai kampung tu dengan orang abang, orang azan, orang abang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dulu. Kata kampung ni jadi kafir belaka. Dengar berita kafir, kawan mari dengan bala tentera dah nak pergi perang. Sebab dengar berita bahawa penduduk kampung ini sudah tidak beriman. Sahabat Nabi dia tak rujuk dengan Nabi masa tu. Jadi bila dengar macam tu, dia jadi nak marah. Dia nak marah sedia bala tentera pergi. Sampai dekat kampung tu dengan orang azan. Bila dengar orang azan, dia jadi hairan. Benar ke ni? Pecah dua kumpulan. Kumpulan ni terpecah dua. Katanya gini, boleh jadi dia sudah tahu kedatangan kita nak memerangi mereka, maka dia nak menjadi halau di azan. Setengah lagi kata jangan. Boleh jadi dia benar-benar beriman. Kalau dia beriman macam mana? Akhir kali dua kumpulan ni duk bala-bala dapat satu keputusan. Keputusan ni kita jangan serang lagi, kita tanya Nabi. Balik tanya Nabi. Bila balik tanya Nabi, Nabi tanya dia begini. Akhir sekali ternyata Nabi mengatakan bahawa kalau kamu lakukan, kamu serang kepada penduduk tadi yang kamu kata dia tidak beriman, sedangkan dia itu beriman, fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Kamu akan menyesal di atas perbuatan kamu. Mesti menyesal di atas perbuatan kamu. Sebab itu dia kata kena benar dari segi perkhabaran berita dan juga penyempurnaan janji. Begitu juga dengan janji, maka mesti benar. Sebaik-baiknya kita sebut insya-Allah. Tapi kita ni kalau sebut insya-Allah memang doklah. Kaya nak jemput ni hari Jumaat ni insya-Allah. Orang dengar insya-Allah pun pasti tak mari dah kesingan. Memang kena sebut insya-Allah, takut ada musyaqqah. Kita memang nak janji, memang kita nak pergi. Hari tu kita sakit macam mana? Tak boleh pergi. Jadi sebab tu dikaitkan insya-Allah. Inni fa'ilun zalika ghadan. Aku akan buat esok hari insya-Allah. Kena kata begitu. Tapi insya-Allah itu bukan bermakna untuk tidak mahu tunaikan janji. Jadi bermakna orang-orang kita kalau sebut insya-Allah dia itu tidak mahu laksanakan, itu bermakna mungkin janji juga. Tak boleh. Maknanya kita kena cari jalan. Kalau tak boleh pergi, kita beritahu sajalah senang tak boleh pergi. Itu lebih baik. Maka menyempurnakan janji. Dan juga memungkiri janji juga termasuk dalam perbuatan lidah. Kita mungkir janji juga termasuk dalam perbuatan lidah. Yakni dia kira tidak benar dengan lidah. Pernah dikatakan di tempat menjual beli tidak terlepas daripada dusta. Tempat jual beli ni tak terlepas daripada penipuan. Katanya pernah ada kenyataan begitu, tapi tidak disebut daripada Nabi ke, ulama ke, sahabat ke, tidak. Hanya dikatakan tempat jual beli itu biasanya tidak terlepas daripada dusta. Sebab itu sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Jadi jangan salah faham, nanti orang pasar marah belaka. Orang pasar marah belaka. Dengar cerita tu dapat dengar kata seburuk-buruk tempat pasar, dah kala tu dia pergi dak pasar. Mana ada pergi pasar, dia pergi pasar jaga. Jangan salah faham. Maknanya kalau dibandingkan tempat masjid dengan pasar, lebih baik masjid daripada pasar dibandingkan tu. Tapi taklah semestinya bila sebut pasar mesti tempat dusta tak. Maknanya dibandingkan mana tempat yang banyak melakukan kebaikan. Biasanya kuliah-kuliah agama di masjid, jangan-jangan di pasar. Jangan-jangan saja. Dan kadang-kadang di pasar itu tidak terlepas daripada dusta. Nabi pergi ke pasar, satu hari Nabi pergi ke pasar. Bila Nabi pergi ke pasar, Nabi pun tengok ada orang jual buah. Buah itu diatur dengan molek buah. Boleh jadi dia atur bentuk piramid pasangan. Maknanya dia atur buah tu molek-molek. Kemudian Nabi pergi, Nabi tengok buah. Bila Nabi tengok buah tu molek, Nabi seluk belah bawah. Bila Nabi pegang belah bawah, Nabi tengok buah lembek. Nabi tanya, ni apa ni? Mahadha. Kenapa ni? Dia kata asabas sama. Kena langit, kena air hujan daripada langit. Kena air hujan. Tak, kalau kena air hujan, kenapa letak bawah, campur molek? Patutnya kamu asing. Ini hada molek ni beri saja ataupun jual buah. Kalau boleh makan lagi. Ini molek. Ini kalau kamu campur ni dah jadi penipuan. Man ghasyana falaysa minna.
Siapa yang menipu bukan daripada golongan kami, kata Nabi SAW. Jadi dikatakan bahawa kena jaga dari segi pendustaan ataupun jual beli sifat dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu begitu, lebih baik jangan terlibat dengan perniagaan. Kalau kita tidak mampu bercakap benar, maknanya itu lebih selamat. Sebab itu disebut at-tajirul aminu suduq ma'an nabi wasyuhada fi jannah. Orang yang peniaga yang benar, yang jujur, yang amin, maka dia itu bersama dengan Nabi dan syuhada di dalam syurga. Kalau dia itu benar, jujur dalam tutur katanya, dalam lidahnya. Begitu juga dalam hukum. Ada seorang sahabat Nabi, dia berjalan dengan Nabi. Dia bukan jalan dengan Nabi, jalan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Satu hari ada seorang sahabat terjatuh kena atas batu, maka berdarah batu. Bukan darah batu, darah peling. Maknanya darah kepala dia kena batu, darah, maka sakitlah dia, dan kepalanya tidak boleh kena air. Lalu dia pun letih, berat, tertidur. Lepas tertidur itu, lalulah tak macam mana bermimpi pula. Bangun kena mandi jalan apa? Lalu dia tanya, boleh tak kalau ada cara lain ke, tayamum ke apa-apa yang boleh, sebab tak boleh kena air. Sahabat Nabi SAW, tak boleh kena mandi kau. Tak boleh kena mandi kau. Kan kawan tu kepala berdarah. Dah berdarah semua ni, berdarah semua tu. Jadi kata tak boleh kena mandi kau. Kena mandi kau keadaan ni. Lalu dalam keadaan macam tu, kawan tu dengar itu takutan mandi juga. Mandi darah masuk ni dekat bekas luka dia tu. Jadi kau sakit merebok-rebok, bawa kepada mati. Mati sampai mati. Tak kena luka ni. Mati. Lepas dari itu, balik cerita ke Nabi. Kita ke Nabi gini-gini, Nabi marah. Marah kepada sahabat yang pandai-pandai letak hukum. Padahal orang ini boleh bertayamum. Ada lagi ruang yang lain. Kerana ia membawa mudarat, Nabi marah. Nabi mengatakan penyakit kejahilan ni obatnya bertanya. Jangan awak pandai-pandai. Mana ini bermakna orang itu sudah tidak benar di dalam menyatakan hukum. Maka tengoklah Imam Malik. Imam Malik, satu soalan bila orang tanya ke dia, dia kata la adri, aku tak tahu. Tak tahu? Kan kamu imam, kan ulama besar. Dia jawab la adri, saya tak tahu. Kata Imam Malik gini, kamu orang kampung kata aku tak boleh balik. Tak boleh jawab, kamu orang. Kamu ikut Facebook pun tak apa. Ataupun ikut mesej pun tak apa. Apa kamu? Saya tanya soalan ulama besar tak boleh jawab, kamu, kata Imam Malik. Kamu. Kenapa? Kerana dia ini orang yang sangat benar, Imam Malik. Sangat benar dan dia takut nak menyatakan hukum. Hingga pasti betul-betul baru dia jawab. Itu nak beritahu. Maka dikatakan bahawa sidik pada niat dan kehendak. Yang kedua tadi sidik kepada lidah. Yang kedua sidik kepada niat dan juga kemahuan, kehendak. Ia akan kembali kepada keikhlasan, iaitu dengan maksud tiada pendorong dalam melakukan gerak dan diam kecuali Allah Ta'ala. Jadi niat dia mesti kerana Allah, dan dia melihat segala perbuatannya semua daripada Allah, dan dia buat bukan kerana Allah. Itu dia benar. Benar dari segi niat dan juga kehendaknya. Maka pastikan yang pertama, niat itu benar-benar kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala ikut niat kita. Kalau niat kita benar, maka benarlah kita. Lalu dikatakan bahawa niat inilah yang menentukan ikhlas. Sama je buat sembahyang, sama. Yang menentukan ikhlas duduk kepada niat. Kerana seseorang itu boleh belaka, sembahyang pun sama sembahyang, baca Quran pun sama baca Quran, tapi apa beza seseorang itu di sisi Allah Ta'ala? Di sisi seorang itu bezanya di antaranya niat yang ikhlas kerana Allah. Orang ini buat ibadat betul-betul. Lalu ada seorang sahabat Nabi, dia ini berjihad, berperang fisabilillah. Allah, perang sungguh-sungguh. Sehingga kan dikatakan bahawa setiap kali Nabi nak perang berjihad, dia ada semua. Dan dia ini bersungguh-sungguh. Lalu orang puji dia. Orang puji dia akan amal ibadat yang dia buat tadi. Orang puji sungguh dia. Lalu Nabi mengatakan bahawa walaupun dia berperang dengan Nabi bersungguh-sungguh perang, tetapi dia itu ahli neraka. Ahli neraka.
Walaupun dia berperang sama dengan Nabi, rupa-rupanya dia berperang nak cari kemegahan nama, dan dia berperang ada niat untuk mendapat harta ghanimah. Tahu harta ghanimah? Maknanya kalau perang dapat menang, dapat rapat harta orang kafir, maka harta dibagikan, dapat harta. Kemudian dia bersungguh-sungguh berperang, nanti orang akan kata dia, oh berani sungguh sahabat ini yang berperang gini-gini. Itulah niat dia. Sahabat Nabi yang lain buat kerja sama ke perang tu. Letih macam dia tu, gadai nyawa sama macam dia tu, sama-sama macam dia tu. Tetapi kerana niat dia benar-benar kerana Allah, dapat pahala. Orang ini niat kerana dunia, dapat dunia. Kerana orang ini tidak ikhlas. Maka bila dia tidak ikhlas, bermakna dia sudah tidak benar pada niat dia, tidak benar pada kehendak dia, maka menyebabkan amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Maka pastikan segala dia buat ni kecuali Allah tak dapat. Dia pergi belajar Allah, kerana Allah. Dia buat ni kerana Allah. Orang nak kata benda, tanpa kata benda, dia ikut pandang. Dia buat ibadat, orang nak kata lebah, dia tak kira lebah ke, orang kata lebah ke, atau orang kata tunjuk-tunjuk lebah, tak kira. Tidak terkesan dengan kata-kata orang, ini tanda ikhlas. Kalau orang tak ikhlas, dia tak terkesan, ikut pandang lah orang nak kata benda pun. Sebab tahu dah, Luqman Hakim bawa dah dia punya kedai. Kedai dengan anak dia. Dia bawa kedai dengan anak dia. Dia naik atas kedai, anak dia bawa anak dia rek. Orang kata anak dia, apalah anak lok ayah apa ni, apalah ayah lok anak jalan. Ayah naik atas kedai, dia turun. Ni anak dia naik. Dia rek pula. Dia rek pula, orang kata apa jenis ayah suruh kenapa? Apa jenis anak pula. Tadi orang kata apa jenis ayah. Naik kedai anak dia rek, dia turun, dia suruh anak dia naik. Orang kata apa jenis anak ni. Naik atas kedai, ayah dia rek. Dah tu. Dia pun turun belakang dulu. Turun belakang dia kata, apalah dia kedai dia tak naik. Dia naik belakang dulu. Dia naik kedai dua-dua. Orang kata buat nyanyi ke kedai. Maknanya dah lah kedai tu kecil, naik pula dua-dua. Dia pun turun. Turun. Dah turun mana? Dia biku. Orang tengok. Kenapa pula jadi biku dulu? Gitulah manusia. Buat sebut tak kena. Sebab tu dia nak buat apa-apa, sekira orang. Kalau kira orang sebut tak kena kita, orang akan kata ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Sebab kita kira orang. Orang yang ikhlas dengan Allah tak kira orang dah. Dia kira Allah saja. Kalau Allah tak kata beres. Tak kira lah. Sebab duduk dengan orang ni, kita buat apa saja, orang akan tak puas hati kita. Orang kita buat, walaupun kita buat amal tu. Sebab itu dikatakan bahawa kecuali Allah, buat semata-mata kerana Allah, agar benar di dalamnya. Yang ketiga, sidik, benar dalam berazam untuk beramal kepada Allah. Maknanya dia ulang balik, berazam untuk beramal kepada Allah Ta'ala. Jadi seorang tadi mesti berazam. Azam itu untuk amal soleh, jangan azam dia tak boleh. Azam itu mesti beramal dengan amal yang soleh. Maka dia kena berniat, nak jadi orang yang sembahyang tahajud, nak jadi orang yang ahli sembahyang sunat, nak jadi orang yang memperjuangkan ilmu, nak jadi orang yang berdakwah. Itu kena azam. Orang kalau buat amal ibadat tak ada azam, dia tak semangat. Kita tak ada tuju, tidak ada. Jadi kena ada ada tuju. Sekarang ni kita nak jadi apa? Kita nak menjadi seorang yang memperjuangkan amal ibadat. Kita nak jadi ahli ibadat. Kita kena ada semangat. Bila ada semangat, kita pun datangkan azam. Bila azam, kita terus beramal dengan azam tadi. Mesti kena ada azam. Mesti ada. Kalau kita tak ada azam, kita tak mahu. Kita ikut orang yang main pergi sini, pergi sini. Main-main pergi sini. Orang lain kita pun, orang pun tak ada bawa kita pun hilang ke mana. Itu tidak ada azam dalam ini. Tanya diri betul-betul. Kamu ini datang belajar, ini azamnya apa? Azam ni betul-betul nak jadi orang yang baik. Tanam azam. Kalau tidak, dia jadi ikut orang. Orang pakat gila ke? Gila. Maknanya. Jadi tadi tak dapat ilmu, tak ada azam. Kan ada bersemangat. Dan yang keempat, sidik dalam menunaikan azam, benar dalam menunaikan azam, dalam menempuh segala rintangan. Kerana apa? Bila kita nak beramal kepada Allah, akan diuji. Dalam bab dakwah diuji 4. Orang mukmin benci dengki kepada kita. Orang munafik marah pada kita. Orang kafir nak bunuh kita. Syaitan melemahkan semangat kita. Maknanya nafsu menghalang ibadat kita. Itulah. Itu pasal itu. Yang satu lagi rintangan kita kena tu, rintangan apa? Yang pertama, rintangan makhluk.
makhluk yang menarik kita. Kita nak jadi baik, kawan kita ajak, mari sini, jadi lalat balik. Yang kedua, rintangan dunia. Macam-macam. Mari duduk sini, mari kita buat bisnes ni, kita buat projek ni, habis hilang, entah ke mana. Habis doktor belajar. Yang ketiga adalah rintangan nafsu yang sentiasa tidak suka kepada kebaikan, Yang keempat, rintangan syaitan yang buat lemah semangat kita, berujian. Maka kena kuat asam. Aku ni nak jadi orang soleh, tak boleh lawan. Barulah dia benar dalam azam dia tadi. Dan juga kelima, sidik dalam amalan, sehingga amalan zahir tidak menunjukkan kepada perkara batin yang dia sendiri tidak bersifat dengannya. Sidik pada amalan, dia benar pada amal dia, lalu dia pun buat amal dengan amalan zahir, dan tidak menunjukkan perkara batin yang dia sendiri tidak bersifat dengannya. Jadi bila sidik amal, kalau zahirnya begitu, batinnya begitu, itu orang yang benar dalam amal dia, betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu, dia benar juga pada amal, yakni ketika orang ramai, ketika orang tak ada, dia tetap amal soleh. Dia kata jauh orang ramai, dia jadi baik, lepas tu tak ada orang, dia jadi nano belum. Maknanya tadi ada orang ramai jadi malaikat. Maknanya lepas tu tak ada orang ramai jadi pelesik pula dah jadi. Dia mesti dalam keadaan dia itu zahir dan batin dia sama. Maknanya jadi begitu keadaan dia, mesti dia dalam keadaan benar dari segi amal zahir dan batin. Dan yang keenam, sidik dalam semua maqam agama, seperti khauf ni takut. Seseorang yang merasa takut dengan Allah Ta'ala, maka sidik benar dalam maqam dia. Maka kalau orang tu benar-benar takut kepada Allah, lain, amalnya lain, akhlaknya lain, cara bercakapnya lain. Kenapa? Kerana di dalam hatinya ada sifat takut pada Allah. Orang yang ada sifat takut pada Allah, dia akan membangkitkan amal, dan dia akan menjauhkan diri dia daripada maksiat, dan dia akan jadi orang yang sentiasa berhati-hati kerana dia sentiasa dalam keadaan takut kepada Allah. Kemudian rajak ni harap, dia benar-benar harap kepada Allah agar Allah Ta'ala terima segala amal ibadat yang dia buat. Kita buat amal ibadat, tapi memang kita harap Allah Ta'ala menerima amal ibadat, bukan sekadar buat saja, terima-terima dan bersyukur. Tidak boleh, mesti kena jaga betul-betul dan mengagungkan Allah Ta'ala, tidak keadaan mengagungkan Allah. Lepas tu zuhud, kedudukannya zuhud, benar zuhud. Zuhud ni bukan bermakna orang tu miskin. Kalau dipaham zuhud itu mesti miskin, itu tak benar. Zuhud ini adalah hatinya tidak bergantung kepada apa yang dia ada. Hatinya gantung pada Allah, walaupun dia ada BMW pun. Andai katalah, tapi biasanya kalau ada benda gitu, dia gantung juga maknanya. Tetapi nak beritahu begitu. Hatinya ni bergantung pada Allah, dia tak kisah ada tak ada, biasa bagi dia saja. Imam Malik dia kaya, dia ada kenderaan hebat-hebat. Di antaranya ada kuda warna hitam, ada kuda putih, ada macam-macam jenis kuda. Tapi bila kita tengok Imam Syafi'i Ibrahim ambil ilmu seekor, maknanya dia tak kisah ada tak ada. Sebab tu kita tengok ulama-ulama sufi dahulu, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kaya, dia ahli perniagaan, tapi masa orang curi rumah dia, dia tolong curi, dia tolong pencuri ambil barang dia. Dia tolong, bukan kata dia takkan tu. Dia mari dia tolong pikul, dia tolong ambil, tolong buat lari, dia tolong ambil kemudian dia. Heran pencuri lagi lah. Kalau cari mana orang gitu. Dah dia yang selama ni betul dalam rumah dia tu ada benda-benda yang kemewahan dalam. Mana ada benda-benda, maknanya perhiasan rumah tu ada. Tapi hatinya tak bergantung. Dia balik berdakwah, dia tengok tikat terbuka. Dia kata kalau tikat terbuka ni pencuri. Pencuri masuk rumah dia. Jadi kalau dia masuk begitu besar, nanti pencuri kata tuan rumah, pencuri lari. Jadi aku kena masuk ikut tikat. Bila aku masuk ikut tikat, aku beri ikut tikat, pencuri akan kata aku pencuri juga. Imam Ahmad mikir gitu. Akhirnya Imam Ahmad teriju ikut tikat. Kau terkejut pencuri. Ahmad pun sama-sama curi. Curi ikut barang rumah dia. Siap kampung, kenapa kata?
Kalau peti tu boleh cover nombor peti. Boleh buka. Maknanya, jadi heran pencuri. Sepanjang dia jadi pencuri, tak pernah jumpa pencuri yang sehebat ni. Bukan, dia jadi tuan rumah. Teori ambil barang, terjun kau dekat, lari sama-sama lari. Dengan Imam Ahmad lari ke? Lari ke? Dia tu kan tengok orang. Bila tak ada orang, dia suruh pencuri tu terjun. Lepas tu dia lari, dia kan tengok. Gitulah, lari-lari sampai berjaya. Sampai berjaya dah pencuri pun sama-sama dia pun nak bagi juga. Pakat dia kata dia, sekarang kita bagi apa tu? Kata Imam Ahmad ambil kamu belaka. Dah buat madam dia mencuri. Maknanya dah ambil kamu belaka tambah kata. Kata Imam Ahmad, kamu curi tu rumah aku lah. Itu pencuri tadi. Ni lah dia katakan suruh. Hati tu tak kata langsung, walaupun hati walaupun tak ada. Kita kalau orang wis 10,000 dah wis baru janji nak wis 10,000. Allahu Akbar. Bila aku nak wis? Baru akan takbir. Bila dah nak wis? Allah dah suruh langsung. Maka reda tawakal dan juga yakni kasih. Apa ni, mahabbah, cinta kepada Nabi, kepada Allah Taala, maka dibenar segala-galanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.